Design for Manufacturing and Assembly, reka bentuk untuk pembuatan dan pemasangan. DFMA ini ialah metodologi untuk mengoptimumkan konsep baru atau reka bentuk yang ada berkenaan dengan pembuatan dan pemasangan dengan mengurangkan jumlah komponen atau proses yang tidak diperlukan. DFMA juga eliminate atau menghapuskan gambar rajah komponen-komponen yang membawa risiko kepada wrong production atau salah pengeluaran, memberi risiko kepada proses penyimpanan dan juga incorrect assembly, maksudnya pemasangan yang salah. Proses DFMA mempunyai 4 langkah. Yang pertama, conceptualization. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, redesign atau reka bentuk semula. Yang keempat, conclusion atau kesimpulan. Mari kita lihat contoh reka bentuk di dalam kehidupan harian kita. Contohnya set T. Set T ni kita boleh tengok dia mengandungi cawan, telinga cawan, piring dan juga sudu. Semua bahan ini diperbuat daripada seramik kecuali sudu. Sudu diperbuat daripada stainless steel. Semasa proses conceptualization, kita mengkaji semula requirement ataupun keperluan produk tersebut. Jadi kita tengok apa keperluan pengguna terhadap set T ni dari segi fungsi dia. Okey, kita tengok cawan tersebut sama ada boleh menampung air panas, boleh pegang dengan satu tangan tanpa mencederakan tangan kita, boleh diletakkan di atas permukaan yang rata, dan dapat mengacau air panas dan dapat melindungi permukaan lain daripada terpercik air panas. Akhirnya, dari sudut komersial, ia mestilah berpatutan dan menarik untuk dipasarkan. Proses kedua di FMA ialah proses analisis. Semasa proses analisis ini adalah lukisan pemasangan dilakukan, iaitu lukisan bahagian demi bahagian. Gambar rajah pemasangan ada 5 jenis objek. Yang pertama, komponen. Yang kedua, proses. Yang ketiga, komponen bergabung. Yang keempat, pemasangan utama. Yang kelima, sub pemasangan. Matlamat utama proses analisis ialah untuk mengesan lebihan komponen atau proses pada peringkat awal. Komponen set T ini mengandungi sudu, telinga cawan, badan cawan serta piring. So, komponen individu di dalam gambar rajah pemasangan dinilai melalui 3 soalan penghapusan atau elimination question. Dan jawapan kepada soalan ini menentukan sama ada komponen tersebut boleh dihapuskan tanpa kehilangan kefungsiannya terhadap komponen lain. Komponen yang akan dihapuskan itu dipanggil komponen yang disyaki. Proses adalah tindakan yang dilakukan pada gabungan komponen semasa aplikasi gam telinga cawan kepada badan cawan. Jika komponen memerlukan lapisan perlindungan seperti coating atau salutan atau menggunakan bol dan nut juga dipanggil satu proses. Proses ini juga dinilai menggunakan elimination question atau soalan penghapusan. Lebihan proses atau proses yang tidak dikehendaki akan dipanggil sebagai proses yang disyaki. Combined components atau komponen pemasangan terdiri daripada beberapa komponen yang tidak mudah untuk dileraikan seperti bearing, sensor dan sebagainya. Main assembly atau pemasangan utama yang terdiri daripada lukisan komponen gabungan, lukisan sub pemasangan. Sub-assembly atau sub pemasangan mengandungi 2 atau lebih proses komponen yang mesti dipasang terlebih dahulu
sebelum dapat dimasukkan ke dalam pemasangan utama atau sub pemasangan yang lain. Contohnya, telinga cawan perlu digam terlebih dahulu kepada badan cawan sebelum dipasang bersama pemasangan utama. Mari kita lihat contoh soalan penghapusan untuk mencari komponen yang disyaki untuk kes set T ini. Okey, reka bentuk set T ini, komponen yang memerlukan pemasangan adalah telinga cawan dan juga badan cawan. Soalan penghapusan yang pertama, adakah komponen tersebut perlu bergerak atau dapat bergerak untuk berhubung dengan komponen sebelumnya? Kita tengok telinga cawan. Perlukah telinga cawan tersebut bergerak agar berfungsi? Jawapannya adalah tidak, kerana telinga cawan tidak perlu digerakkan kerana dilekatkan pada badan cawan. Soalan penghapusan kedua, ada alasankah untuk komponen tersebut diperbuat daripada bahan yang berbeza selain daripada seramik? Kita tengok telinga cawan tersebut diperbuat daripada seramik dan badan cawan juga diperbuat daripada seramik. Jawapannya adalah tidak perlu. Soalan penghapusan yang ketiga, adakah komponen ini harus dipasang atau dikeluarkan secara berasingan? Kerana jika tidak, pemasangan komponen penting yang lain tidak dapat dilakukan. Adakah telinga cawan ini perlu dikeluarkan untuk melakukan proses yang berkaitan dengan produk seperti untuk meminumnya atau mencucinya? Jawapannya adalah tidak. Jika jawapan untuk ketiga-tiga soalan penghapusan ini adalah tidak, maka komponen telinga cawan dalam kes ini menjadi komponen yang disyaki dan komponen untuk bergabung dengan komponen lain. Akibatnya, proses untuk melekatkan telinga cawan ke badan cawan juga menjadi proses yang disyaki. Dalam contoh ini, telinga cawan sebagai komponen yang disyaki dan pelekapan telinga cawan ke badan cawan sebagai proses yang disyaki. Semasa fasa analisis, komponen atau proses yang ditandakan sebagai suspek, maka reka bentuk semula dapat dipertimbangkan. Jadi sekarang kita bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk menghilangkan suspek ini sambil mengekalkan kefungsian produk tersebut? Okey, cara untuk memperbaikinya, kita dapat membuat bahagian telinga cawan ini tidak terpisah daripada reka bentuk sebenarnya. Telinga cawan dan juga badan cawan akan menjadi satu kepingan seramik. Oleh itu, bahagian atau komponen telinga cawan dan juga proses lekapan gam telinga cawan ke badan cawan boleh dihapuskan. Setelah reka bentuk semula dilakukan, hasilnya akan dimasukkan ke dalam lukisan pemasangan yang baru. Langkah terakhir dalam proses DFMA adalah kesimpulan, iaitu pembuatan laporan yang mengandungi maklumat penting seperti maklumat ahli, tarikh proses, keperluan pengguna, hasil analisis, termasuk gambar raja atau lukisan pemasangan, isu-isu utama dan tindakan.